Jin pun juga boleh bertukar menjadi wujud manusia. Karena kalau berhadapan dengan manusia yang lebih gagah, dia kena sekali, boleh KO. Dan semua ada dalam hadis. Ini bukan film. Ya, kalau film. Apa perbezaan pertukaran makhluk malaikat dan jin ketika bertukar kepada manusia? Malaikat boleh bertukar kepada manusia seperti mana dalam ayat ini. Jin pun juga boleh bertukar menjadi wujud manusia. Dan semua ada dalam hadis. Kita dalam hadis ada disebutkan itu orang yang dalam Riyadhus Shalihin, ketika ada orang keluar daripada rumahnya ingin menziarahi kawannya. Kemudian datang seorang malaikat diutus oleh Allah menyerupai manusia. Ditanya kepada orang itu, kamu nak pergi mana? Aku nak ziarah kawanku. Katanya, apa tujuan kamu berziarah kepada kawan-kawan kamu? Kalau aku menziarahi kerana Allah, aku suka kepada dia kerana Allah. Kata malaikat itu mengatakan, aku malaikat. Diutus oleh Allah untuk memberitahukan kepada kamu, Allah suka kepada kamu seperti mana kamu suka kepada dia kerana Allah. Dia malaikat, dia bercakap dengan manusia, menyerupai manusia. Ya, berbeza dengan jin. Jin kalau bertukar wujud manusia, maka dia akan tertakluk dengan undang-undang dan sistem yang ada pada tubuh badan manusia. Kalau tubuh badan manusia ini kena benda tajam akan luka, jin kalau bertukar menjadi manusia dan kena benda tajam, dia akan terluka juga. Oleh sebab itu jin paling takut kalau bertukar menjadi manusia. Karena kalau bertukar manusia, dia berlawan dengan manusia, nampak satu orang yang dia punya otot besar tu kena tumbuk, dia boleh KO dia. Sebab dia tertakluk dengan tubuh badan yang dia bertukar dengan wujud tertentu. Hal ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Yaitu ketika Sayyidina Abu Hurairah ditugaskan sebagai penjaga stok yang menjaga makanan. Satu hari ada orang datang mencuri, maka ditangkap oleh Abu Hurairah. Katanya, aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Maka dia pun mengatakan, aku minta maaf, aku orang susah, aku miskin, aku lapar, macam-macam punya helah dan tipu muslihat. Katanya, aku tak akan ulang balik untuk mencuri. Karena dia janji. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah, memaafkan kepadanya. Esok jumpa dengan Nabi. Kata Nabi, Abu Hurairah, orang yang kau tangkap semalam macam mana? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengadu, dia seorang yang susah dan meminta maaf dan dia berjanji tak akan mengulang balik. Kata Nabi, malam dia akan balik lagi, dia curi lagi. Maka datang malam, Abu Hurairah beritahu kalau oleh Nabi kalau dia akan balik, maka standby malam tu. Maka betul lah orang itu balik, orang yang sama, tangkap kali yang kedua. Maka tipu muslihat kali yang kedua lebih canggih daripada yang pertama. Memang dia penipu besar. Dilepaskan kali yang kedua. Kata Nabi, apa jadi dengan orang kau tangkap semalam? Katanya, Rasulullah, dia pun terpaksa. Akhirnya kata Nabi, dia akan balik lagi kali yang ketiga. Maka kali yang ketiga ditangkap, kata Abu Hurairah, kali ini aku tak akan lepaskan engkau. Maka kata orang itu mengatakan, aku bagi tahu kepada engkau satu amalan yang kalau engkau lakukan, syaitan tidak akan mendekati kepada engkau. Tapi dengan cara engkau lepaskan aku. Kata Abu Hurairah, okeylah, daripada nak dapatkan satu hal yang boleh tak didekati oleh syaitan. Maka katanya, kalau kamu hendak tidur, baca ayat kursi. Maka kamu tidak akan didekati oleh syaitan. Ya subhanallah. Kata esok keesokan harinya ketika jumpa dengan baginda Rasulullah, diceritakan oleh Abu Hurairah, kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Apa yang dia cakap, dia betul. Tapi dia penipu. Ya Abu Hurairah, engkau tahu siapa orang kau tangkap beberapa waktu ini? Kata Abu Hurairah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, itu adalah syaitan. Persoalannya, macam mana syaitan boleh beritahu sesuatu yang boleh memudaratkan kepada dirinya sendiri?
Ini penghinaan yang Allah berikan kepada syaitan. Sehingga dia beritahukan rahasia secara terpaksa, dia bagi tahu. Untuk dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sesuatu yang kalau tak diberitahu justru memberi peluang kepada syaitan, tapi karena Allah berkehendak untuk menghinanya, dia bagi tahu sesuatu yang memudaratkan kepada dirinya sendiri. Maka dia bagi tahu. Kata Nabi, apa yang dikata itu betul walaupun dia penipu. Dalam hal ini, syaitan ketika ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah, kalau dia boleh berubah wujudnya seperti sedia kala, maka pada ketika itu dia boleh menghilangkan diri. Tapi ketika ditangkap, dia sudah tertakluk dengan perubahan wujud manusia. Seperti mana manusia kalau kena tangkap, dia tak boleh menghilang begitu saja. Ini bukan film. Ya, kalau film kena tangkap, dia akan tertakluk dengan bentuk wujud tuh. Maka di situ syaitan tak boleh menghilangkan diri. Oleh sebab yang demikian, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, perubahan yang paling ditakuti oleh syaitan atau oleh jin adalah kalau berubah manusia. Karena kalau berhadapan dengan manusia yang lebih gagah, dia kena sekali, boleh KO. Sebab kalau sudah berubah dengan wujud manusia, dia akan tertakluk dengan wujud tersebut.